Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini 8 hari bulan 9 2022, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Qaf. Surah Qaf, surah yang ke-50, juzuk yang ke-26. Surah 50, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan bincangkan bermula ayat 16 sehingga ayat 22. Tajuk yang kita akan belajar ini iaitulah tentang ilmu Allah Azza wa Jalla meliputi segala perkara. Bahkan yang terwas-was dalam hati kita pun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita was-was pun dia tahu. Maka semua perbuatan kita ini, perkataan apa saja akan dicatat oleh malaikat, dan Allah gambarkan keadaan sakaratul maut yang begitu dahsyat. Kemudian Allah nyatakan pada hari kiamat akan terdedahlah segala rahsia. Allahumma astur uyubana ya Rabb. Kita berdoa kepada Allah dan kita bertaubat kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampunkan, dihapuskan dan disembunyikan daripada didedahkan kepada khalayak pada hari kiamat ya Rabbal Alamin. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat dulu. Ayat dia panjang, mungkin kita baca separuh ya. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, dipersilakan buka 1145. Muka surat 1145, ini edisi Jawi. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ما ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala perkara yang begitu dahsyat yang disebut dalam ayat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita pergi kepada tafsir ayat. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Maknanya hak dalam hati dia tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada orak lehernya. Apa dia maksud ayat ini para jemaah sekalian? Tengok nota di bawah. Ayat ini dan dua ayat yang berikutnya mengingatkan tiap-tiap seorang manusia bahawa ia adalah ciptaan Allah. Kita ni asal daripada tanah, kemudian mari daripada air mani, dan segala gerak-geri serta tutur katanya selain daripada sentiasa diketahui oleh Allah, ia pula ditulis oleh para malaikat. Kita ni hati-hatilah, kita semua pergerakan kita, tutur kata kita, gerak-geri kita, apa saja yang kita berlaku pada kita ditulis oleh malaikat. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini apa? Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan dua makhluk yang besar, iaitu langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala sebut kejadian manusia pula dalam ayat ini. Maknanya yang memakmurkan dua ni manusia. Manusia di bumi, malaikat di langit. Dan dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut dalil tentang kekuasaan Allah Ta'ala untuk membangkit semula manusia. Afa'ina bil khalqil awal, mengingat aku lemah ke nak buat yang pertama dulu. Jadi kalau buat yang pertama dulu boleh, kenapa yang kedua nak hidup balik tak boleh? Dalam ayat 15 yang lepas, ardafa zalika dalilan akhar ala imkanihi, Allah Ta'ala nyatakan dalil yang lain pula tentang kekuasaan Allah Ta'ala mengembalikan semula, iaitulah ilmuhu bima fi sudurihim. Allah kata aku tahu, hak dalam hatimu pun aku tahu, apalagi kalau setakat tubuh jasad kamu yang hancur luluh, yang bertebangan dengan di apa ni, ataupun dibakar hancur hangus, ataupun duduk dalam air yang sudah hancur, semuanya maklumat kita diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Hama dia panggil balik, kun fayakun, semuanya bercantum, hidup balik dengan makhluk yang sama, kita yang sama. Huwa, kita itulah kita. Itu munasabah. Tafsir ayat dia kata, walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia. Satu. Jadi ayat ini Allah kata aku buatmu manusia. Bukan mari daripada buluh betung, mari daripada mana tidak, mari daripada ibu bapa kamu. Yang kedua, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu juga apa yang dibisikkan dalam hati. Allah Ta'ala tahu ma tuhaddisu bihi, apa yang terkhayal dalam hati kita di bawah ilmu Allah. Fala yakhfa alaina, tak ada benda yang tersembunyi apa yang ada dalam, termasuk apa yang ada dalam hati manusia. Kita ni para jemaah sekalian, yang dalam hati orang kita tak tahu. Aku tahu dalam hatimu, bohong, mana boleh tahu. Tak mungkin manusia tahu dalam hati orang kecuali apabila didedahkan atau diluahkan perkara yang tersebut. Maka
kata di para ulama, nahnu, kami tahu apa dalam hati kamu. Kata Syekh Al-Biqai rahimahullah, kami tahu bahawa hati kamu mengetahui tentang kekuasaan kami. Makna walaupun orang kafir dakwa dia tak percaya, dia engkar, tapi aku tahu dalam hatimu terdetik bahawa kamu mengaku adanya Allah Azza wa Jalla. Dan kamu tahu Quran itu benar. Quran itu mu'jiz, melemahkan orang lain nak tiru dia, kamu tahu. Kamu juga tahu benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang dibawanya. Tapi kenapa kamu menentang? Kenapa kamu lawan? Wa inna ma hamalahum al-hasadu wan nafasatu. Ia sebab kamu menentang Islam ini kerana hasad, dengki, kibir, takabur, ar-riasah, nak jadi ketua, ia menyebabkan kamu menentang dengan lidah kamu. Sebenarnya dalam hati kamu tahu pun benda itu betul. Allahu Akbar. Ini Allah kata, aku tahu dalam hati kamu. Kamu tahu. Hak sebenarnya kita ni pun, zaman kita ni pun ramai juga yang tahu kebenaran tapi sembunyikan kerana kepentingan. Tanda tuan-tuan, bahaya di zaman kita ini, orang tahu kebenaran tapi berdiam, sembunyi kerana takut dikata oleh orang. Itu masalah kita. Tahu tapi takut ke orang. Takut kena tukar lah, takut kena label lah, takut macam-macam, menyebabkan orang tak berani mengeluarkan apa yang dia tahu. Kemudian Allah kata lagi yang ketiga, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada orak lehernya. Apa dia maksud main orak leher ni? Ai nahnu aqrabu ilaihi min habli waridihi alladhi fi unuqi. Ni orak semreh dia panggil ni, orak besar ni. Orak apa tu waktu sebelah lembu tu dia panggil orak yang besar ni. Maka para ulama mengatakan bahawa maksud dia malaikat tu. Malaikat tu dekat dengan kita waktu nak mati tu. Malaikat mari. Allahu Akbar. Ada juga yang ulama kata bukan malaikat semua, malakul maut. Malaikat lain mari duduk likung, hak dapat dekat dengan kamu, malakul maut. Sebab dia nak tarik nyawa. Ada juga pandangan mengata nahnu aqrabu ilaihi bil ilmi. Allah sendiri itu mengatakan kami dekat dengan kamu dengan ilmunya, dengan meliputi segala maklumat diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di Ibnu Katsir, man ta'awwalahu 'ala al-ilmi, siapa dia takwil ayat itu dengan ilmu, fa innama farra li alla yalzama hulul aw ittihad, supaya takut jadi hulul, jadi ittihad. Allah Ta'ala tu rapat dengan orang. Jadi dia kata ilmu Allah Ta'ala. Jadi banyaklah tafsir kata nahnu di sini iaitulah para malaikat, malakul maut. Yang pentingnya mereka tu rapat dengan kita. Kita tak perasan, kita tak tahu. Dalam surah Al-Waqiah ayat 85 Allah kata wa nahnu aqrabu ilaihi wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih rapat kepada orang nak mati itu daripada kamu, tapi kamu tak nampak. Allah Ta'ala dekat dengan kita para jemaah sekalian dalam satu peristiwa tanda hadir ini. Dalam satu peristiwa, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala lamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Nabi kita pergi berperang Khaybar. Selepas dia balik daripada Hudaybiyah, awal tahun yang ke-7 Nabi pergi ke Khaybar. Nak pergi ambil tempat Yahudi yang jahat itu. Ashrafan nasu ala wadin. Bila unta dia turun ke
tempat rendah. Farafa'u aswatahum bitakbir. Sahabat-sahabat pakat takbir dengan kuat. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Angkat suara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irba'u ala anfusikum. Nabi kata, kesianlah pada diri kamu, jangan bertempik, jangan melaung. Innakum la tad'una asam, kamu bukannya panggil Tuhan yang tuli, wala ghaiban, bukan Tuhan yang gaib, yang tak nampak kamu. Innakum tad'una sami'an qariban, sesungguhnya kamu menyeru Allah Ta'ala yang mendengar dan dia dekat dengan kamu. Wa huwa ma'akum, Allah bersama dengan kamu. Jadi hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Jadi Allah Ta'ala dekat dengan kita, tak perlu kita bertempik, tak perlu kita melaung. Sebab itulah kita tegur sebahagian daripada imam-imam kita ni lepas solat zikir kuat-kuat, sedangkan dalam kitab fiqh kita mazhab Syafi'i pun kata zikir kena perlahan. Dia pakai mikrofon lagi, melaung lagi, mentang ke dia suara sedap, berlagu lagi. Tak kita berapa orang sah belakang dia, berapa orang belakang dia duduk solat masbuk, mengganggu kawan tu solat, tak hirau. Yang penting dia paling belakang apa tidak setengah tu, pakai tengok kiblat tu kat melau situ. Nah, kita kata hati-hati, arba'u ala anfusikum, kamu bukan panggil Tuhan yang tak dengar, kamu panggil Tuhan yang dekat dengan kamu, Allah Ta'ala yang Maha mendengar. Allahu akbar. Baik, ayat yang 17. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanan, satu lagi duduk di sebelah kiri. Malaikat tak ada dua, satu malaikat kanan, malaikat kiri. Tengok ayat ini, munasabatul ayat. Dia kata apa? Setelah Allah Ta'ala sempurnakan cerita tentang kejadian manusia, Allah Ta'ala tahu segala perkara yang terdetik dalam hati manusia, Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Allah Ta'ala sebut pula kepada kita bahawa ada dekat dengan kita tu malaikat. Maji'u sakratil maut, ya talaqal mutalaqiyan, dua malaikat yang mengawal, menerima, menulis segala perkataan kita tu. Malaikat maut sakratul maut datang. Lepas daripada itu akan berlakunya tiupan sangkakala kiamat. Selepas daripada itu semua manusia akan datang ke akhirat dengan suratan amalan masing-masing. Allahu akbar. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan kepada kita bahawa ada malaikat yang mencatat amalan. Iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anis shimali qa'id, ay nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada dia daripada orak leher dia sendiri. Bila ketika dua malaikat yang bihil malakan, malaikat mari mencatat apa saja yang terbit daripada kamu. Malaikat berhenti tulis bila tidur kerah, dia pun tulis tidur senyap. Fayuhsiyani, malaikat ni akan kira, akan audit balik apa yang kamu buat atas dunia. Salah satu daripada malaikatnya duduk di mana? Sebelah kanan. Satu lagi sebelah kiri. La yufariqani, dia mereka tidak berpisah. Mungkin mana pun dia tulis. Maka di sini kata Ibnu Rajab, ajma'as salaf as-salih, sepakat dah ulama salaf mengatakan malaikat yang duduk belah kanan dia tulis kebajikan. Walladhi an shimalihi, malaikat yang sebelah kiri menulis kejahatan. Hak kita buat tak molek, hak kiri menulis. Maka para jemaah sekalian, janganlah kita memenatkan malaikat belah kiri, biarlah kita bagi tugas kepada malaikat belah kanan. Sebab apa?
Sebab semua akan ditulis. Tengok dalam ayat 18 Allah Ta'ala nyatakan. Maka di sini kata di para ulama, tadi Allah kata dia tahu semua, kenapa tulis? Hikmat. Allah Ta'ala kata dia tahu belaka, tapi kenapa ditulis? Jawabnya, tujuan ditulis itu ada beberapa sebab. Sebabnya Allah nak beritahu kepada kita bahawa catat apa yang kamu buat ditulis oleh malaikat. Kemudian malaikat akan bentangkan suratan amalan kamu akan dibentang. Maknanya mu tak boleh nak nafi. Aku tak buat benda ni, tak buat delak. Ni, ambil suratan catatan amalan, baca sendiri. Sebagaimana kata di para ulama, suratan amalan, catatan amalan yang kita nak baca di depan Allah nanti, kitalah penulisnya. Kita tulis apa atas dunia, kita bacalah di akhirat esok. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala taufikkan kita menulis yang baik-baik supaya tidak menyusahkan kita di akhirat. Kalau tidak letih kita, yang halal pun dikira, yang haram lagi dahsyat. Ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya. Ramai kita ni, tulisan yang ditulisnya atau yang di-share-nya, yang di-forward-nya, malaikat ada di sini, malaikat yang pengawas, yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Tengok, Allah kata manusia ni tak keluar perkataan ke tulisan ke apa benda kecuali malaikat mengawal, memerhatikan, mencatat apa yang mereka tulis. Malaikat ni raqibun atid. Satu malaikat je tu. Semua satu belah kanan, satu lagi belah kiri. Satu kisah, tanda kisah ni. Dia kata malaikat raqibun atid. Apa makna raqibun atid? Satu je tu, satu jawatan. Kita kadang-kadang orang kata malaikat ni raqib dan atid. Tak, tidak ada waw di situ. Raqibun atid. Raqib, tengok dalam kitab, dia kata raqib, dia kata pengawal. Raqib tu makna pengawal. Raqib dengan makna mutatabi', yang duduk perhati kamu buat, yang menjaga kamu, yang menyaksikan kamu. Itu makna dia. Atid dengan makna al-hadir alladzi la yaghib, yang hadir, yang tak pernah ghaib. Itu dia panggil raqibun atid. Makna raqib pengawal, atid yang sentiasa hadir bersama kamu. Satu malaikat, nama satu jawatan je, raqibun atid. Malaikat yang mengawal dan memerhatikan kamu. Satu hadis an Alqamah bin Waqqas al-Laythi an Bilal bin al-Harith al-Muzani radhiyallahu anhu. Bilal, dia dengar Nabi kita sallallahu bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada orang yang bercakap dengan satu ucapan kalimah yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, ma yazunnu an tablugha ma balagak. Dia tak fikir pun besarnya kesan ataupun pahala ucapan itu. Yaktubullahu Azza wa Jalla biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala tulis keredaan dia dengan ucapan itu sampai kiamat. Contohnya kita ucap benda baik, kita nasihat orang supaya jadi baik contohnya, maka Allah Ta'ala akan tulis kepada kita sampai kiamat. Allahu Akbar. Sebaliknya pula, na'udzubillah, wa innar rajula la yatakallam bil kalimati min sakhatillah. Ada pula orang yang bercakap ucapan yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Dia tak sangka pula benda tu berat. Ingatkan simple-simple gitu je. Yaktubullahu azza wa jalla biha ali sakhatahu ila yaumil qiyamah. Allah tulis kemurkaan dia sampai kiamat. Ada kata kalimah ini kalimah kufur, ada kata kalimah syirik,
Ada ulama hadis kata tak sampai ke situ. Kalimah ucapan yang diucap sebagai mengampu pemimpin. Dia pergi depan raja, depan pemimpin, oh tuanlah pemerintah yang paling adil dalam dunia ni. Itu pengampu. Sedangkan dia tahu kawan itu zalim, kawan itu tak laksana undang-undang syariat, maka orang ini juga akan mendapat kemurkaan Allah sampai kiamat. Na'udzubillah. Kata di Alqamah, tengok Alqamah yang meriwayat hadis, dia kata apa? Kam min kalamin qad mana'anihi hadisu Bilal bin al-Haris. Berapa banyak ucapan yang aku nak ucap, kata-kata yang aku nak bercakap, tapi hadis ini, hadis Bilal bin Haris al-Muzani ini menyekat aku daripada berkata-kata, sebab bimbang takut kata-kata aku itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wan Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah wal lafzu lahu wa sahahahu jam'un minal ulama, ataupun hasanahu wa sahaha li ghairihi jam'un minal ulama. Jadi hadis itu sahih. Kita kata inilah peringatan yang berat bagi kita. Satu ucapan boleh bawa ke neraka, satu ucapan naik ke syurga dengan sebab kita mengeluarkan perkataan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jagalah kita semua. Kita ni ada raqibun atid, ada malaikat yang mengawal, yang sentiasa bersama dengan kita. Raqib atid, raqibun atid. Baik, ayat 19. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakratul maut. Maut datang. Nak lari tak boleh. Zalika ma kunta minhu tahid. Malaikat datang membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada orang yang mengingkari sebelum itu. Apa dia? Dia tengok sendiri depan mata dia, mati. Bila nak mati, dia nampak benarnya apa yang dibuat oleh Nabi. Nak kata apa? Allahu Akbar. Inilah perkara yang engkau selalu mengelak dari diri daripadanya. Kita tak mau mati, tapi mati mau datang. Nak halau tak boleh dah, dan dia mari ke? Allahu Akbar. Tengok ayat ini, nota di bawah. Setelah hujah orang yang tidak percayakan kebangkitan hidup semula ditolak oleh Allah dengan ayat 4 hingga 11 dan ayat 15, maka dengan ayat ini serta ayat-ayat yang berikutnya, Allah menyatakan bahawa mereka tetap akan menemui perkara-perkara yang mereka ingkarkan dengan senyata-nyatanya bila sahaja mereka didatangi oleh sakratul maut. Bila malaikat mati mari, malaikat maut mari, dia buka, nampak dah benarnya Islam, nampaknya salahnya ajaran mereka, nampak tempat duduk dia di syurga, dia selamat daripada neraka, ataupun sebaliknya, na'udzubillah. Allahu Akbar. Jadi kata di para ulama, waja'at syiddatul maut. Ketika kesakitan nak mati sudah meliputi manusia, sampai mereka dia tak boleh bercakap lagi. Orang boleh mengaduh, boleh mengeluh masa dia sakit. Aduh, sakit. Tapi bila sakratul maut, tak ada suara lagi nak keluar. Terlalu sakit. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allah, dia pun nampaklah apa yang berlaku lepas pada dia mati. Pahala dia, azabnya, bahagianya, celakanya. Terzahirlah apa yang dikatakan oleh Nabi, oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka di sini kata Ibnul Jauzi, bil haqqi wa ja'at sakratul maut bil haqqi ay bi haqiqatil maut. Hak dengan hakikat mati. Nampak dah mati. Ada ulama katakan bil haqqi min amril akhirah. Benarnya apa yang dijawab, nampak nu tempat dudukmu. Apa yang kamu cakap selama ni bohong. Kita atas dunia ni sedaklah.
Kita ambil tuduh orang ni, pangkah gambar tu, pangkah gambar orang ni. Tapi di akhirat esok semua terdedah belaka. Yang mana yang benar, mana yang salah. Allahu Akbar. Apa nak buat? Ketika itu nampak dah yang baik, yang tak baik. Tengok hadis an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul wafah, baginda Nabi sallallahu ketika nak wafat, yudkhilu yadayhi fil ma, Nabi kita dia pengsan. Bila dia sedar, dia celuk tangan dia dalam air, fayamsahu bihi ma wajhahu, dia basuh, gosok muka dia dengan air. Yaqul, Nabi kita bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu sakit. Allahu Akbar. Nabi SAW menghadapi suasana begitu. Bagaimana dengan kita? Kita sakit sehingga tak ada lagi kata-kata, semuanya pakai diam gitu ya. Allahu Akbar. Hadis ini rawahul Bukhari. Satu lagi hadis, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata, seorang kamu apabila sudah mati, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, dibentangkan di mana ke tempat duduk dia pagi petang. Kalau ahli syurga dia buka, ni syurga. Dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepatlah kiamat, nak pergi ke syurga. Orang jahat pula dia tunjuk tempat dia neraka, dia kata, ya bila taqimis sa'ah, ya Allah jangan berlaku kiamat, sebab dalam kubur berat dah, hari kiamat lagi dahsyat. Allahu Akbar. Jadi yuqalu hadza maq'aduka, tu tempat duduk kamu sekarang ini, di sini kamu tempat duduk, sampailah kepada hari kiamat. Tak, bila kiamat esok mau boleh pergi syurga, ataupun na'uzubillah mau pergi ke neraka. Itu Allah Taala tunjuk pagi, petang, siang, malam, di mana tempat duduknya. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, wal lafzu li Muslim. Allahu Akbar. Allah kata apa? Zalika ma kunta minhu tahid, ai zalikal maut, demikianlah kematian, alladzi ja'atka sakratuhu bil haqqi, datangnya sakarat, kesakitannya dengan benar, itulah yang kamu lari, yang kamu tak nak, yang kamu tak mau. Wa qad adrakaka al-an, dia sudah datang sekarang depan matamu. Allahu Akbar. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, Allahumma laqinna syahadata indal maut. Sentiasalah doa kita, minta Allah Ta'ala ajar kepada kita syahadah ketika nak mati. Allah Ta'ala sabarkan kita mati kita dengan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah kata apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Mati yang kamu lari itu, dia cari kamu, tak usah lari. Habislah kita bila sudah mati, masuk dalam kubur, menunggu saat dibangkitkan semula. Tengok ayat 20. Wa nufikha fis sur, dzalika yaumul wa'id. Dan lagi apabila sampai saat yang ditentukan, ditiuplah sangkakala untuk menghidupkan semula makhluk-makhluk yang telah mati. Allahu Akbar. Saat itu ialah hari berlakunya amaran yang telah diberikan. Amaran telah diberi. Sekarang kita tahu kita akan dibangkit semula, akan dihisap, akan dihitung, akan dikira, tapi kita buat tak tahu je, buat tak tahu. Nak mengumpat juga orang, nak macam-macam nak. Allahu Akbar. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, jaa a'rabiyun ila Nabi. Datang seorang badui, mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masur,
Ya Rasulullah, apa itu sur? Serunai itu, serunai kekal, apa dia? Qala qarnun yunfakhu fi. Macam tanduk. Serunai kan macam tanduk itu. Prek, tiup. Yang malaikat Israfil akan tiup padanya. Bersamanya, wallahu alam, itu kerja apa? Kerja Allah Azza wa Jalla. Kita hanya diberitahu oleh Nabi serunai yang ditiup oleh Israfil. Ini adalah merupakan tiupan yang sangkakala yang kedua. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا. Dan setelah itu datanglah tiap-tiap orang ke padang mahsyar disertai dua malaikat, yang satu menjadi pembawa saik, tarik dia pergi, satu lagi malaikat menjadi saksi. Allahu Akbar. Dua malaikat. Malaikat bawa dia pergi ke mahsyar, satu lagi malaikat saksi apa yang dia buat. Allahu Akbar. Ayat ini patut kita tadabburkan dia, perhatikan dia, fahamkan makna dia. Kita balap baca malam-malam, insya-Allah tidak ada air mata yang tidak menitis, tidak ada mata yang tidak mengalirkan air mata, kerana cukup dahsyat ayat ini. Allah kata, ja'at sakratul mauti bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid, wa nufikha fis sur, zalika yaumul 'id, wa ja'at kullu nafsin ma'ha sa'iqun wa syahid. Setiap orang akan dibawa ke mahsyar untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kata apa? Kullu nafsin di sini semua manusia. Yang mukminnya, yang kafir bawa belakang. Bila sampai di situ Allah kata apa? Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Bila dibawa ke mahsyar serta dikatakan kepadanya, demi sesungguhnya engkau di dunia dahulu berada dalam keadaan lalai akan perkara hari ini. Kamu lupa ya, kita ada kiamat, kita ada hisab, kamu lupa. Dan kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelas perkara hari akhirat. Allahu Akbar. Ai laqad kunta ayyuhal insan, muhai manusia, dalam dunia dulu lupa, lalai, lara, falam tasta'iddalah, kamu tak buat persiapan untuk datang sini, tak buat persiapan. Fakashafna 'anka ghita'ak fa'azalna 'ankal ghita', hari ini kami buka tutupan mata kamu, wa rafa'na 'ankal hijab fa zahara laka haqa'iqul akhirah, nampak belaka dah akhirat, syurganya, nerakanya, betulnya, salah, nampak di hadapan mata. Allahu Akbar. Jadi khitab ini kepada orang kafir ataupun kepada semua orang dapat tengok belaka. Allah kata, fa basarukal yawma hadid, mana pandangmu hari ini tajam, kamu boleh tengok apa yang telah dijanjikan oleh Allah di atas dunia dulu. Ya Rabb. Tapi ada faedah. Orang yang baik-baik, kita kata alhamdulillah, mereka dapat tengok dengan tenang di mana tempat duduk dia ke syurga. Tapi orang yang tak baik, apa nak buat? Menyesalnya aku, atas dunia dulu tak banyak ibadat, atas dunia dulu banyak maksiat, tak sempat nak bertaubat, lara sana sini. Sekarang ni sudah jelas depan mata dia apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Jadi para jemaah sekalian, jadikan ayat ini ayat tadabbur. Kita boleh baca pada waktu malam, pada waktu siang. Untuk apa? Supaya kita beringat, berhati-hati bahawa kita semua akan bertemu dengan Allah. Balasan tersedia, suratan amalan akan berada di depan mata kita.
Apa yang kita nak baca di depan Allah, kitalah penulisnya sekarang. Tulislah yang baik-baik. Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, kita ringkaskan perbincangan. Sakaratul maut tetap akan datang. Kita nak ke kita tak nak, kita lari ke tak lari, dia akan mari. Baiklah kita buat persiapan daripada kita melarikan diri di dalam arah yang tidak boleh lari. Allahu Akbar. Kita pergi kepada al-fawaid. Faedah yang pertama, ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insan wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bi wa na'lamu walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami menciptakan manusia, kami tahu apa dalam hati. Tulis kata ulama tadabbur, ayat ini ayat yang kita baca ini suatu amaran. Jangan buat maksiat secara zahir ataupun secara tersembunyi, sebab Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Bila Tuhan tahu, macam mana kita mau sembunyi? Kita boleh sembunyi depan orang, tapi kita tak boleh sembunyi depan Tuhan. Jangan, para jemaah sekalian. Maka di sini kita kena faham bahawa kita mesti letakkan dalam kepala kita muraqabatillah. Kita ni sentiasa duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Bila kita tahu kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla, maka jangan sekali-kali kita buat benda-benda yang akan menyusahkan kita di akhirat. Kita buatlah benda yang Allah redha. Kita buatlah perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, barulah kita senang, bahagia di dunia, senang di akhirat, insya-Allah. Jadi ayat ini menjadi peringatan bahawa betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Tuhan tahu semua. Manakala dalam hati kita ni kadang-kadang khayalan dia mari nak buat benda tu, nak buat benda ni. Ada yang kadang-kadang dia khayal benda baik, kadang-kadang khayal benda tak baik. Hak tak baik tu Tuhan tahu. Maka kita kena ada sifat muraqabatillah. Kita kena ada sifat kita ni duduk di bawah kawalan pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Dia panggil maqamul ihsan. Itulah darjah ihsan, darjah yang tinggi setelah kita beriman dan kita melakukan ketaatan. Perkara yang kedua, faedah yang kedua, tanda itu. Yang kedua, Allah kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir kepadanya daripada orak leher. Ulama tadabbur kata fi haibatun wa faza'un wa khaufun liqaumin. Ayat ini memberi ketakutan kepada satu kaum. Sebab apa? Kita takut. Allah Ta'ala tu dekat dengan kita, dia tahu semua apa yang kita buat. Jadi orang yang beriman dia akan takut. Maka di sini kata di para ulama, hendaklah kamu ada sifat malu. Malu daripada berada di tempat, tulis, berada di tempat Allah Ta'ala larang. Jangan pergi situ. Fayastahi minhu an yarahu haitsu nahahu. Dia malu nak berduduk di tempat yang Allah larang. Au yafqidahu haitsu amarahu. Jangan pula kita hilang di tempat Allah suruh kita ada situ. Waktu orang azan, Tuhan suruh kita berada di masjid, kita duduk lilah sana lilah sini, tak pergi masjid. Duduk buah sana buah sini. Jangan. Allahu Akbar. Demikian juga kita kena malu bahawa ada di kanan kiri kita ni malaikah kiraman katibin raqibun atid. Malaikat yang mengawal, malaikat yang mencatat. Allahu Akbar. Ayat ini besar para jemaah sekalian bahawa semua kita dicatat dan akan dipersoalkan. Faedah yang ketiga, ayat yang ke-17, iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tengok ayat. Dua malaikat mengawal
menerima dan menulis segala perkataan perbuatan. Yang satu duduk belah kanan, satu lagi duduk di belah kiri. Kata di para ulama, Allah tak kata ala di atas bahu kanan, di atas bahu kiri. Jadi kita ni kadang-kadang kita dengar lama dah. Satu malaikat duduk atas bahu kanan, dia bukan duduk atas bahu kita, dia duduk di atas sebelah al-yamin, sebelah kanan, sebelah kiri. Li'annahum laisa ala katifaihi, bukan dua malaikat itu duduk di atas apa? Di atas dua bahu kita dak. Dia duduk sebelah kanan, belah kiri. Ini kena ingatlah. Jadi dua-dua ni menulis apa yang dia ada. Jadi kita dah sebut dah tadi ijma' para ulama, yang kanan mencatat yang baik, malaikat sebelah kiri menulis yang tidak baik. Allahul musta'an. Dia tulis semua. Jadi biarlah malaikat yang belah kanan yang banyak kerja, yang belah kiri tu jangan bagi kerja dengan dia. Biar dia tengok je. Biar dia tak ada kerja bagi dia. Barulah kita selamat, insya-Allah. Kalau tidak, berat kita di akhirat esok. Apa yang kita nak? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yang keempat, ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak mengeluarkan satu perkataan, satu ucapan, satu tulisan, satu share, satu forward bahasa kita sekarang ini, kecuali kita ada raqibun atid, malaikat yang mengawal, malaikat yang menulis. Maka kata di para ulama, afatul lisan azimatun, penyakit yang dibawa oleh lidah ni besar. Kalau dia selamat, selamatlah. Jadi ada dua penyakit lidah. Tanda tuan-tuan. Satu dikata penyakit berkata-kata, satu dia kata penyakit diam. Bahaya juga diam. Siapa yang tengok benda mungkar, benda maksiat, dia diam. Lidah dia tak kata apa, tak kata nasihat, tak engkar, tak bantah. Maka di situ kata di para ulama, as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam daripada menyatakan kebenaran ataupun menegur benda mungkar, itu nama dia syaitan bisu. Asin lillah, dia derhaka kepada Allah Ta'ala, mura'in mudahin, bermuka-muka dengan orang yang duduk depan dia tu. Mudahya. Allahu Akbar. Orang yang bercakap pula, bercakap benda batil, itu nama dia wal mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Orang yang bercakap benda batil itu syaitan yang bercakap. Berapa banyak orang-orang yang dihumban ke dalam neraka dengan sebab ucapan batil dia tu. Mengampu pemimpin, buat keluar kata-kata yang buruk kepada orang, menipu, banyak macam. Tak kira lah, tipu dalam bab dunia, tipu lagi bab akhirat lagi dahsyat. Na'udzubillah. Jadi ayat kita ni ayat yang cukup berat. Sebab itulah para jemaah sekalian, ayat ini perlu ditulis kalau boleh. Kita tulislah depan mata kita. Dua malaikat yang sentiasa tulis. Nama dia Raqibun Atid, bukan dua malaikat tu. Itu jawatan dia, Raqib Al-Atid. Maknanya dia ni penulis dan pengawal apa yang ada, yang kita lakukan, apa yang kita kata, semuanya ditulis. Dia kata Allah Ta'ala sebut sini qaulin, perkataan, tapi ulama tafsir kata semua benda yang seumpama dengannya. Kata-kata, tulisan, semua yang kita buat ditulis oleh para malaikat. Allahu Akbar. Sebab itulah nama dia Ar-Raqib. Ar-Raqibu huwal Atid. Sama yang orang itu, Raqib, Atid. Tuhan tak kata Raqibun Atid, Raqibun wa Atid. La. Raqib, Atid. Satu ya. Baik para jemaah sekalian, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita kata dua malaikat, Raqib dan Atid. La. Dua malaikat yang duduk kiri kanan. Tapi nama dia Raqibun Atid, itu jawatan dia. Allahu Akbar. Baiklah kita pergi kepada yang terakhir ayat kita. Banyak lagi dalam ni tapi nak cukup 5. Waja'at kullu nafsin ma'aha sya'iqun wa syahid. Semua orang di akhirat esok akan dibawa, dipandu oleh malaikat
dan disaksikan oleh malaikat. Ulama tadabbur kata ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala jaga hamba-hamba dia, Allah Ta'ala jaga amalan dia. Malaikat yang mengawal, yang mencatat, menulis, itu menunjukkan kepada keadilan Allah Azza wa Jalla. Tuhan dengan ilmu dia boleh cakap mau buat gini-gini, tapi Allah nak suruh manusia ni tahu apa? Tahu yang apa yang dia buat tu dicatat, dan dia suruh baca di akhirat esok. Bila kita baca, Tuhan tanya, adakah malaikat aku menzalimi kamu? Dia tulis tak betul. Sebagaimana sekarang ni reporter ni boleh buat tajuk yang lain, cerita lain. Bila orang ni baca, dia kata, ya Rabbi, betul semua hak ditulis oleh malaikat tu betul, tapi yang tak betulnya saya. Allahu Akbar. Yang tak betulnya saya. Baiklah. Allahu Akbar. Allah kata apa? Semua kita ni akan dibawa oleh para malaikat, dan malaikat itu menjadi saksi kepada kita. Maka kita mati, inilah peranannya kita beriman dengan adanya malaikat. Beriman dengan adanya malaikat. Kadang-kadang orang duk mikir, apa faedah beriman dengan malaikat? Beriman dengan malaikat ni, kita tahu dia penjaga kita waktu kita hidup, dia kawal kita waktu kita hidup, dan dia juga mencatat amalan kita. Yang baik-baik dia doakan kepada kita. Ana dah buat 2 siri kuliah, tuan-tuan tengok dalam YouTube, Halaqah Abu Anas, satu tajuk, orang yang didoa oleh malaikat. Tajuk yang kedua, golongannya dilaknat oleh malaikat, na'udzubillah. Kita ingat, itulah 5 perkara Allah Ta'ala sebut, waja'at kullu nafsin ma'ha syai'un wa syahid. Allahu Akbar. Jadi biarlah kita keluar daripada kelalaian kita sedar daripada ghaflah kita buatlah persiapan. Zalika yaumul wa'id, hari yang Allah Ta'ala janji, itulah hari yang akan datang depan kita. Maka kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita di atas dunia ni. Jangan bila nak mati baru nampak, oh salah aku. Bila di akhirat baru nampak. Nak buat apa? Nak undur tak boleh. Jadi biarlah Allah Ta'ala tunjuk dengan doa kita. Cuba ikut doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, supaya rezekikan kami dapat ikut yang benar, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, supaya kami dapat menjauhinya. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Selain daripada kita berdoa, kita juga belajar, menuntut ilmu, biar kita tahu mana yang betul kita buat, mana yang salah kita tinggal, mana yang kita tersalah kita perbetulkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.